Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kerajaan tidak campur tangan dalam siasatan penjualan stoking tertera kalimah Allah baru-baru ini. Perdana Menteri berkata kerajaan beri laluan penuh kepada polis untuk berbuat demikian. Isu berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan oleh gerombolan berasingan. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengulangi pendirian kerajaan tidak akan bertolak ansur terhadap pihak menghina agama Islam. Tindakan tegas dan profesional termasuk pendakwaan diambil mengikut jalur undang-undang. Polis Johor sahkan terima 14 lagi laporan berhubung insiden stalking dengan kalimah Allah. Ketua Polis Johor berkata ia menjadikan keseluruhan 25 laporan telah diterima. Satu laporan polis juga dibuat pihak kilang terbabit berhubung ancaman awam yang diterima mereka. Sempena sambutan Hari Polis ke-217, Yang di-Pertuan Agong zahirkan penghargaan kepada seluruh warga PDRM atas khidmat menjaga keselamatan dan keamanan negara. Begitu juga pesara polis yang telah mencurah bakti memelihara kesejahteraan rakyat. PDRM akan terima bangunan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD baharu di beberapa negeri. Menteri Dalam Negeri memaklumkan negeri terlibat ialah Pulau Pinang, Kelantan, Perak dan Pahang yang akan terima IPK baharu, manakala IPD baharu di Kapit Sarawak dan Padang Besar Perlis. Dalam pada itu, PDRM berhasrat tubuhkan jabatan baharu berteraskan teknologi cyber. Peranannya fokus terhadap cabaran jenayah digital dan teknologi yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara berharap kerajaan sedia bertimbang hasrat tersebut. Kerajaan Sarawak sokong pelaksanaan padu, namun ia perlu dibuat dengan penuh waspada. Demikian menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan. Jelas beliau, kebimbangan kerajaan negeri berasas memandangkan kes kebocoran data berleluasa ketika ini. Satu pasukan khas polis ditubuhkan berhubung kes buli hingga maut seorang pelajar lelaki di Lahad Datu. Pesuruhjaya Polis Tabah berkata ia bagi menjalankan siasatan telus, teliti dan profesional. Menurut beliau, 13 suspek masih dalam tahanan reman dan kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 10 saksi diambil keterangan bagi membantu siasatan kes kelar bayi berusia setahun 6 bulan di Pasir Gudang 16 Mac lalu. Sehingga kini mereka yang dipanggil melibatkan suami suspek, jiran, keluarga dan kenalan rapat. Ketua Polis Johor berkata suspek berusia 32 tahun itu juga telah didakwa atas tuduhan membunuh pada Khamis lalu. Kes nota urutan yang diterima di kediaman Ibu Bapa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Polis Perak memaklumkan keterangan 11 individu telah diambil. Ia termasuk Ibu Bapa Menteri berkenaan serta jirannya. Setakat ini masih belum ada sebarang tangkapan dibuat. 3 termasuk seorang warga asing ditahan dan dadah bernilai lebih RM503,000 dirampas dalam satu serbuan. Ketua Polis Daerah Ceras berkata operasi dilakukan di kedai serban neka di sebuah kondominium sekitar Ibu Negara pada Sabtu. Kesemua suspek direman 5 hari. 623 aduan diterima daripada pengguna sepanjang 13 hari op pantau dilaksana sejak 12 Mac lepas. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN memberitahu 3 negeri catat aduan tertinggi iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Johor. Dalam tempoh itu, 20,854 premis diperiksa di seluruh negara. 84 kes direkod atas pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan melebihi RM400,000. Polis Perak terima 443 permohonan permit menjual bunga api dan mercun di seluruh negeri. Ketua Polis Perak berkata 217 permohonan diluluskan, 225 masih dalam proses dan 1 permohonan ditolak kerana mempunyai rekod jenayah. Pihaknya sentiasa melakukan pemantauan bagi membanteras penjualan bunga api dan mercun tanpa permit. Di Terengganu pula, polis terima 158 permohonan permit penjualan mercun dan bunga api sempena Aidilfitri. 128 permit diluluskan.
Ketua Polis Terengganu berkata permohonan paling tinggi ialah di Dungun iaitu 38 permohonan, Kemaman 33, Kuala Terengganu 23 dan Hulu Terengganu 15 permohonan. Manakala beberapa permohonan ditolak antaranya disebabkan rekod jenayah dan tempat simpanan tidak selamat. Sebanyak 215 kes jenayah seksual melibatkan pelajar sekolah direkodkan di Perlis. Ia hasil kajian dari tahun 2019 hingga 2023. 110 kes melibatkan kes rogol, liwat, cabul dan sumbang mahram. Menurut Ketua Polis Perlis, purata umur mangsa adalah antara 13 hingga 18 tahun. Kebanyakan kes berlaku di kawasan luar bandar dan berpunca perkenalan dengan rakan sebaya di pelbagai platform termasuk WeChat. Seorang pelajar perempuan maut dalam nahas di Sempang 3 Kampung Padang Buloh, Sungai Petani petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda memaklumkan mangsa berusia 19 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa yang menunggang motosikal didakwa dirempuh dari belakang oleh sebuah kereta. Mangsa terjatuh dan dilanggar sebuah lagi kenderaan. Seorang lelaki warga emas maut dihempap pagar di kilang Dawai kawasan perindustrian Tanah Merah Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Tanah Merah berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian pada 3.30 petang. Hasil siasatan awal mendapati mangsa 70 tahun merupakan pemilik kilang berkenaan dan tinggal di dalam kawasan kilang. Polis mengesahkan tiada sebarang perbuatan jenayah, sabotaj atau pergaduhan berkait kes tersebut. Pendaftaran padu meningkat mendadak minggu lalu. Menteri Ekonomi memaklumkan setakat semalam bilangan pendaftaran bertambah kepada 7.7 juta berbanding 5.4 juta pada 17 Mac. Kadar pendaftaran dalam kalangan individu berumur 18 tahun ke atas mencecah 35.1%. Jumlah pendaftaran dijangka melebihi 50% menjelang tarikh akhir 31 Mac. Sementara itu di Perak, pendaftaran padu mencatat 38% setakat 25 Mac. Ketua Pengarah Perangkawan berkata sekitar 735,000 pengguna mendaftar dan selesai kemaskini maklumat peribadi sejak 2 Januari lalu. Beliau optimis pendaftaran padu di negeri itu capai lebih 50% sehingga tarikh tutup pendaftaran. Teknologi satelit orbit rendah bumi antara teknologi baharu yang sedang diteliti. Menteri Komunikasi berkata keperluan itu untuk tingkatkan akses jalur lebar terutama di kawasan pendalaman. Teknologi jalur lebar tetap tanpa wayar berupaya membantu backhaul bagi menara yang jauh dari lokasi yang mempunyai gentian optik. Pemberian insentif RM42 juta kepada pengilang gula ketika ini hanya langkah sementara yang bagi memastikan kesinambungan pengeluarannya. Timbalan Menteri KPDN berkata ia bukan subsidi tetapi mekanisme sebelum kerajaan capai keputusan terbaik berhubung harga serta pengeluaran gula. Kerja-kerja pembinaan ECRL di Kelantan berjalan lancar dan mencapai kemajuan sebanyak 75.8% setakat ini. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link MRL, Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata proses pengambilan tanah juga sudah selesai sepenuhnya. Jajaran sepanjang 43 km di Kelantan melibatkan pembinaan 2 buah stesen. Stesen Kota Baru ditetapkan sebagai stesen penumpang sahaja, manakala stesen Pasir Putih adalah bagi tujuan penumpang dan kargo. Kerajaan Johor melancarkan poskod baru 80888. Ia digunakan khusus di daerah perniagaan antarabangsa Ibrahim IIBD di Johor Bahru. Menurut Exco Negeri, IIBD dirancang menjadi kawasan pembangunan sektor perbankan, kreativiti, kebudayaan serta pelancongan. Beberapa projek sedang giat dibangunkan sekitar IIBD, antaranya projek sistem Transit Rapid RTS. Cuaca panas menyebabkan air tandak dan telaga tiup di RPS Kuala Betis, Gua Musang mulai kering. Ia menjejaskan lebih 3,000 masyarakat orang asli di Kampung Jenud dan Kampung Berlong. Penduduk terjejas terpaksa gunakan air Sungai Betis untuk aktiviti harian. Taburan hujan di kawasan itu kurang sejak sebulan lalu. 117 aduan pembakaran terbuka diterima Jabatan Alam Sekitar Kedah dari 1 Januari hingga 23 Mac lalu. Pengarahnya berkata kesalahan berlaku di taman perumahan, kampung serta kawasan komersial. Kesemua aduan telah disiasat. Pihak terlibat akan dikompaun RM2,000 bagi setiap longgokkan pembakaran.
Perdana Menteri merasmikan program Gerak Rahmah 2024 Jom Masak Bubur Lambuk Perpaduan Peringkat Negeri Perak. 450 peserta daripada 20 kawasan rukun tetangga Parlimen Tambun dan 10 agensi serta NGO terlibat dalam program tersebut. 10,000 bekas bubur lambuk diedar kepada penduduk sekitar. Jabatan Penjara Malaysia menyasarkan RM2.2 juta hasil jualan kuih raya oleh penghuni penjara di seluruh negara tahun ini. Menurut Timbalan Komisioner Jeneral Penjara, Keselamatan dan Koreksional, sasaran tersebut mampu dicapai dengan pelbagai kaedah pemasaran dan jualan termasuk secara dalam talian. Inflasi Malaysia meningkat 1.8% Februari lepas. Mata indeks naik 132.1 berbanding 129.8 bulan sama tahun sebelumnya. Peningkatan didorong kenaikan kumpulan perumahan air, elektrik, gas dan bahan api, lain rekreasi, sukan dan kebudayaan serta pengangkutan. Bagaimanapun, inflasi di Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam, Filipina, Amerika Syarikat dan Indonesia. Jualan asing di Bursa Malaysia meneruskan aliran penurunan, susut 24.4% kepada RM313.8 juta nilai bersih ekuiti minggu lepas berbanding minggu sebelumnya. Menurut MIDF Research, pelabur asing merupakan penjual bersih bagi tempoh dagangan 3 hari pertama sebelum bertukar menjadi pembeli bersih pada Khamis dan Jumaat. Ia didorong sentimen yang bertambah baik selepas Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat menyatakan pendiriannya mengenai pengurangan kadar faedah. Perdagangan dua hala Malaysia dan Kanada meningkat 25%, terutama selepas CPTPP dikuatkuasakan. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, antara ekspor utama dari negara itu ialah produk elektrik dan elektronik serta produk berasaskan getah dan pembuatan logam. Kadar penyertaan Skim Pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGap) perlu dipertingkat, terutama melibatkan pekebun kecil di Sabah dan Sarawak. Ketika ini penyertaan golongan berkenaan masih rendah, sekitar 11% daripada jumlah keseluruhan pekebun kecil di Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, institusi penyelidikan khazanah KRI mencadangkan sistem permohonan lebih mesra pekebun kecil. Selain itu, kos pematuhan MyGap yang tinggi juga perlu diteliti semula. Wanita di Gaza melahirkan anak tanpa air, makanan, kemah dan hidup dalam keadaan yang tidak boleh dibayangkan. Pengarah Eksekutif Wanita PBB menegaskan keperluan gencatan senjata dan bantuan di wilayah itu. Sejak 7 Oktober lalu, lebih 9,000 wanita maut, manakala lebih 23,000 wanita lagi cedera dalam serangan berterusan Israel. Manakala nasib 2,000 wanita yang masih hilang tidak diketahui. Sebarang pemindahan penduduk secara paksa dari bandar Rafah dikira sebagai jenayah perang. Demikian tegas Presiden Perancis Emmanuel Macron kepada Perdana Menteri Negara Haram Israel. Menerusi panggilan telefon, Macron turut mengutuk sekeras-kerasnya pengumuman Israel mengenai rampasan 800 hektar tanah di tebing barat. Macron mengulangi bantahannya terhadap operasi ketenteraan Israel untuk memerangi Hamas di Rafah, kawasan paling ramai penduduk Palestin berlindung dan terkepung. Setiausaha Pertahanan Filipina mencabar China membawa isu tuntutan kedaulatannya di Laut Cina Selatan kepada timbang tara antarabangsa. Selain menegaskan Manila tidak akan berganjak dan dengan pendiriannya. Kenyataan itu dikeluarkan selepas ketegangan terbaru memuncak antara kapal China dan Filipina hujung minggu lalu. Pihaknya sudah memanggil utusan China berhubung tindakan agresif pegawai pantai China dan kapal milisya maritim China berhampiran terumbu di luar pantai negara Asia Tenggara itu. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memeriksa unit kereta kebal yang pernah menceroboh Seoul ketika Perang Korea, malah mengerahkan tentera negara itu membuat lebih banyak persiapan untuk pertempuran. Hubungan Pyongyang-Seoul semakin buruk kebelakangan ini dengan ketara Jong-un baru sahaja menjalankan beberapa ujian senjata terlarang. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.